Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, maning kita dapat sekali lagi bertemu dalam kuliah maghrib ataupun tazkirah maghrib ini. Mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan dada kita untuk terus memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan yang demikian Allah Ta'ala mengangkat darjat orang-orang yang mempunyai ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang beriman, dan Allah juga mengangkat lagi darjat orang-orang yang memiliki ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberitahu, faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Seorang yang faham agama itu lebih ditakuti atau lebih berat kepada syaitan daripada 1000 orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada 1000 orang baik suka beribadat, syaitan tak berat. Syaitan ni jadi berat kalau ada orang yang erti agama dia. Mengapa saya sebut begitu dalam mukaddimah malam ni? Sebab orang tengah balas lah ni ngajar orang minta dalil boleh ke tak. Kan tengah viral sekarang kan. Maka macam-macam lah, ada kata hak minta dalil ni tak ada adab belajar. Tak kena kata gitu sebenarnya, sebab orang tanya tu berutuk. Kalau tak berutuk orang tak tanya, betul tak? Kan? Kalau tak berutuk orang tak tanya. Hadirin dikasihilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengetahui dalil lah kita tahu kedudukan sesuatu perkara. Nombor 2, bila ada orang yang reti agama berkhilaf, manfaat besar kepada kita. Sebab apa? Di situlah kita tahu duduk sesuatu perkara. Kan? Berapa banyak benda kita buat dalam keadaan kita tak jelas. Kita tak jelas. Tapi kalau ada orang yang faham agama, mereka berselisih dalam memahami sesuatu dalil sehingga memberi kesan kepada kedudukan wajib ke, sunat ke, apa, dia memberi kesan pada kita, apa dia? Kita tahu satu perkara. Dan yang lebih penting ialah sehingga kita tahu satu-satu benda hak kita dah buat lama ni tu betul ke tak betul. Kerana banyak benda kita buat kadang-kadang betul tu di sisi kebiasaan orang, bukan betul di sisi syarak. Maka di situlah kita tahu. Dan di situlah peluang untuk kita kembali ke jalan yang lurus. Benarnya kita jangan kita tengok kut negatif. Ada kata dah kalau ustaz duk balas kan, buruk agama ni. Tak buruk. Kan? Tak buruk agama. Balas tu rahmat. Bahkan sifat manusia ni Allah buat pun gitu. Surah Hud antaranya Allah sebut, Allah kata kalau dia nak, Allah boleh buat je. Walau syaa rabbuk, kalau Tuhanmu nak Muhammad, la ja'alan nasa ummatan wahidah.
jadi satu semua. Kan? Jadi satu semua. Sini ramai askar peceng ni. Contoh. Udara, darat, laut, pendekatan tak sama, betul kan? Sama. Ada khilaf. Kalau duduk semeja, badi kuat. Kan? Itu keadaannya. Bukan masa dalam tugas, saya duduk puncak alam, kebetulan ramai juga askar peceng. Lepas peceng pun balas juga sama-sama dia. Berdasarkan pengalaman masing-masing. Kan? Padahal semua kerja pertahanan. Boleh faham tak? Semua daripada pertahanan. Allah kata Allah boleh buat je orang ni satu. Semua orang wahdatul fikri, wahdatul amal. Pemikirannya satu, amal pun jadi satu. Boleh. Tetapi kata Allah, manusia itu kekal duduk dalam keadaan mukhtalifin, bertelingkah, berkhilaf. Kan? Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah rahmat mereka. Sebab tu kalau orang tu ada rahmat Allah, dia khilaf, dia tak akan balas. Kerana tabiat khilaf itu biasa. Dan Allah menjadikan khilaf itu tabiat kejadian kita. Kan? Dan Allah Ta'ala sambung, kadzalika khalaqahum. Berarti secara penciptaan kita memang lagu tu. Ada sikap tu. Tak banyak, sikit. Kan? Kita kan, Allah suruh mari sujud. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Bila nak pergi masjid, kata Allah, buat apa benda? Khudhu zinatakum. Berhias. Kan? Jadi berhias tu kan kita sepakat. Tapi lagu mana nak berhias, tu tak boleh orang nak kontrol. Orang kata pakai jubah lah molek. Tak boleh. Sebab ada orang yang tak berahi pakai jubah. Ada orang tak berahi pakai jubah. Habisnya, siapa ustaz hak ngajar sunnah memakai jubah, dia pegang pakai jubah tu sunnah. Walaupun ulama khilaf pakai jubah ni termasuk sunnah yang siapa peringkat sunat ke tak kan. Dia kata pakai jubah tu sunnah. Dia sendiri pakai kurta. Sebab dia ikut Jumaat Tabligh. Faham? Ketika dia baca hadis memakai jubah tu, dia pakai kurta. Boleh faham tak? Jangan kau orang lain, dia sendiri berkhilaf dah. Dia sendiri dengan buku hak dia ajar. Cuba bayangkan tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Itu berlaku. Jadi hak tu tak boleh kontrol. Jadi khilaf begitu benda biasa. Kan? Maka begitulah orang yang lebih dalam lagi, lebih besar lagi berkait dengan dalil-dalil atas kemahiran. Jadi khilaf at-tanawu' ni benda yang dibenarkan oleh syarak. Hak tak bolehnya khilaf dalam keadaan tak tahu gapo. Asal dia nak buat lagu tu, orang tegur dia tak boleh nak jawab, khilaf. Tu tak pakar tu. Banyak kan orang buat itu dah. Ini khilaf, tak boleh. Itu bukan khilaf yang diterima. Baik hadirin dikasihi Allah, itu sedikit sebagai memberi maklumat kepada kita bahawa berilmu jauh lebih baik di sisi Allah berbanding sekadar tahu beribadat. Boleh faham ya? Kan orang duk ayat gitu. Orang mari ngaji seorang ni nak buat semaya je, nak buat puasa je. Tak kena. Sebab Allah kata hak ada ilmu jauh lebih baik. Kan? Contoh kan, contoh. Nak tutup mukaddimah ni. Ruksah orang puasa. Kalau sakit, kalau ngandung, boleh tak kita berbuka? Boleh kan? Orang menyusu boleh buka tak? Boleh. Orang musafir boleh buka tak? Boleh. Maka sekadar tu cukup. Tapi kalau kita belajar, kita akan faham. Allah kata apa? Kalau kamu meneruskan puasa, lebih baik, kata Allah. Allah kata lebih baik. Contoh askar. Memang bunyi berat kerja, tapi Malaysia tak perang. Tidak tu. Kan? Tak perang. Pomeng bunyi berat, tapi bukan dia jet dengan tangan, kereta hidrolik. Saya bagi kereta kat Subang 2, Subang Perdana. Subang 2. Bulan puasa. Saya bagi betul lah piping gearbox ada satu rosak, dia nak tukar yang alut apa besi tu kan.
Sudah tukar titik. Jadi saya duduk tepi kata confused. Masih menitis. Saya pun tegur dah token dia. Apa sah menitis lagi? Rupa-rupanya bukan minyak menitis, tebing. Pomen sakut bawah enjing. Kan pomen Melayu, Kedah Melayu, pomen pun Melayu. Boleh faham tak? Jadi alasan dia kerja berat. Kerja berat apa? Mujek pakai mesin. Kan? Betul Allah sebut kalau puasa lebih baik. Orang derma nak tunjuk ke nak sembunyi? Quran kata tunjuk pun tak apa, sembunyi pun tak apa. Tapi Allah sebut hak sembunyi itu lebih baik. Boleh faham ya? Yang sembunyi itu lebih baik. Jadi sebab tu kalau orang reti agama, kebanyakannya dia menyembunyikan sedekah. Sebab apa? Sebab Allah kata lebih baik. Dan kesannya Allah ampunkan dosa. Nah, itu pentingnya belajar. Itunya penting tahunya dalil. Kalau tak belajar, Nabi riwayat waktu subuh malaikat akan tengok orang derma dengan orang bakhil. Lalu didoakan orang derma dan dicela orang bakhil. Jadi bila faham hadis gitu saja, siapa salah orang famous camping derma subuh. Betul tak betul? Derma subuh. Nabi pernah buat gitu ke? Nabi hak tukang royak tu, pernah kan Nabi menderma waktu subuh khusus gitu? Tak ada. Jadi kena belajar, kena tahu sehingga kita faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi dalam sesebuah hadis. Kan? Itu kita kena tahu. Hadirin dikasihi Allah. Maka di situlah Allah akan angkat darjat orang yang memiliki ilmu. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada gak orang pakai hujah, Nabi kan pesan bercakap dengan manusia tu ala qadri uqulihim, ikut qadar orang situ. Tak boleh juga, kan? Sebab contoh desa Kafir ni tak ada hak bodoh. Cerdik saja, betul tak betul? Cerdik saja. Jadi cumanya saja nak baca hujah banyak-banyak tak padan. Bukan tak padan sebab tak cerdik, sebab pen dengan kertas tak bawa. Itu saja. Boleh faham tak tuan-tuan? Sebab kalau rakyat banyak pun boleh jadi tak ingat. Itu saja. Orang tak baca As-Sayuti kata apa, Ibnu Katsir kata apa, orang tak nakal tu sebabnya tengok pen dengan kertas tak bawa. Boleh faham tak? Itu saja. Bukan sebab standard orang desa Kafir ni tak layak dengan hujah. Bukan. Kerana alat tu tak cukup. Faham ya? Kan? Begitu. Sebab ada orang cuba jawab. Dia kata Nabi kan rakyat gitu. Cakap dengan orang ikut qadar dia. Jadi dia pun sebut. Orang mari soran. Enggak standard orang kampung. Salah tu. Itu celaan kepada orang mendengar. Ni kan majlis ilmu. Boleh faham? Ini majlis ilmu. Semua orang bermula dengan tidak tahu. Sehingga diberitahu. Bermula dengan rumut. Celaru. Serabut. Sehingga diperjelaskan. Barulah kita boleh pegang agama ni betul-betul. Nah, cuba contohkan. Bulan lepas kita sebut doa tahlil tu kan? Doa tahlil. Hadiah ke Nabi. Kita baca tu nuhdiha, betul kan? Dia sebut nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan hak kami baca malam ni sebagai hadiah kepada Nabi. Jadi Nabi ni tak cukup amal lagi ke? Faham tuan-tuan? Kita dah lah dia malam tu jangan mari surah. Malam tu yang mari surah. Tu pun tak baca, sebab tak reti. Hanya wakil keluarga je. Tiba-tiba masa tadah tangan tu dia kata nak hadiah ke Nabi. La ilaha illallah. Clear tak? Jadi sepatutnya hak Nabi tu bukan gitu. Allah dah ajar belaka dah. Pertama selawat. Betul tak betul? Itu untuk Nabi. Habis dengar orang azan, ada hak dia. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Betul tak? Wa ba'asuhu maqaman mahmuda lilladhi wa attah. Itu doa dia untuk Nabi. Bukan mari sedekah pahala ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab
mereka dari kalangan nabi-nabi itu Allah sebut dah dalam Quran, an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Nabi-nabi ni telah didahulukan oleh Allah nikmat. Allah dah beri dah nikmat kepada mereka itu. Siddiqin wasyuhada wa as-salihin. Jadi hak kena buat ke apa? Syarat depan tu. Apa dia? Allah sebut siapa taat kepada Allah dan Rasul. Hak tu kena buat. Kena taat pada Allah dan Rasul. Jadi siapa suruh mari surah? Allah. Siapa ajar mari surah? Nabi. Maka kalau dia melazimi surah, mati dia, mati molek. Boleh faham tak? Siapa yang menghalalkan satu benda dan mengharamkan satu benda? Allah. Siapa ajar? Nabi. Maka kalau dia ikut halal haram, dia mati molek. Kat mana kita tahu benda tu? Dalam surah Fussilat ayat 30 tu. Allah kata, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah. Perasan tuan-tuan? Nah, cuba tengok. Betul kan? Ustaz aja baca ayat ni, betul tak? Semayang. Ya, imam kita pernah baca ayat. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata Tuhannya Allah, yakni dia dah beriman dah. Syarat dia apa? Summastaqamu, dia istiqamah dengan setiap syariat yang telah diajar itu. Maka apa jadi kalau hidup dia lagu tu? Hari dia mati, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, datang kepadanya malaikat Allah. Malaikatur Rahman. Malak bahasa Arab satu. Malaikah banyak. Kata jamak bagi malak ialah malaikah. Bara' bin Azib meriwayatkan, Nabi cerita saat malaikat turun lagu mana. Hadis yang panjang, Nabi cerita dua keadaan orang mati, mukmin dan fasik. Apa kata Nabi SAW? Tak, kalau orang mukmin, kita pendek hadis ni sebab nak fokus sini saja. Duduk dalam keadaan situasi dia nak tinggal dunia, nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala, yakni nazak. Nazala ilaihi malaikatum minas sama, turun kepadanya malaikat daripada langit. Lagu mana nak kenal kalau malaikat Rahman? Nabi sebut dalam hadis tu, bidul wujuh, muka mereka putih semua, ka'anna wujuhahumus syams, seperti kita tengok matahari itu bercahaya, gitulah muka mereka bercahaya. Jadi hak celek kita ni, hak duk pangku nak mati tak perasan belaka tu, hak nak mati ya perasan. Faham ya? Yang akan melihat pada waktu tu adalah orang nazak. Sebab tu ada orang nazak tiba-tiba berubah sifat, menggelepar, menggelupur. Ada kan? Masa dia sakit dia tak menggelupur, tapi bila dia nazak menggelupur. Allah sebut dalam Quran, ada orang yang ditendang belakangnya oleh malaikat kerana kefasikan sepanjang hayat dia. Bahaya. Ada orang sakit tu meronta-ronta, tapi saat dia nazak tiba-tiba tenang. Berlaku tuan-tuan. Saya tengok video pendakwah daripada Saudi. Dia first time follow orang ajak dia pergi ke Perancis. Dia pergi, takdir Tuhan berlaku satu kes kematian depan dia. Orang rebah tiba-tiba, dia tolong. Bila dia tolong, orang lain tak ada masa tu. Maka di Perancis rupanya, dalam kes gitu, orang tu didakwa membunuh. Kan? 4 tahun duduk dalam jail. Tahun ke-4 mati dalam jail. Dah banyaklah rekod
banduan lain beriman. Dia berdakwah dalam je tu. Bila berita kematian tu sampai ke Saudi, orang Saudi pun melalui hubungan diplomatik minta Perancis jangan buat pembedahan bedah siasat. Mayat tu nak bawa balik siap. 8 hari duduk dalam peti. Hari ke-8 buat balik, buka di Saudi nak mandi. Saya tengok video tu tuan-tuan. Mayat dia, muka dia tengah gelap. Biasa kata senyum kan. Dia bukan senyum, suka dengan gigi putih, dengan mata. Orang suka ke mana orang suka. Dengan kulit tak berubah langsung seperti mana orang lain mati. Tengok. Sebab apa tu? Tengok ayat ni. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Hadis tadi kata Nabi, malaikat tu mari, mukanya putih, pakaiannya menarik, baunya sangat harum. Itu sifat dia. Boleh lebih wangi daripada kasturi lagi. Kan? Lalu kata Nabi, hatta yajlisu minhu maddal basar. Sehingga mereka, yakni malaikat tu duduk di samping orang mati tu sesayup-sayup mata memandang. Maknanya ramai. Jadi sebab tu orang beriman dia tak takut sangat hari mati tu. Sebab apa? Dia nak tengok tetamu yang mulia ni mari. Kadang-kadang hidup ni mari tak beri manfaat pun. Betul tak? Siapa-siapa rumah orang mati tanya, Allah, lighter tinggal tak dekat kereta? Parking jauh. Ada tak? Duk rumah orang mati minta rokok lagi. Sudah. Tu kisah benar saya cerita tu. Kebetulan orang mati kat Membah Sempat. Saya ada situ. Boleh dia duk pakat bagi putar rokok di rumah orang mati. Allah. Jadi hak hidup mari kadang-kadang tak beri manfaat kepada orang mati. Betul tak? Duk sembang bab dunia. Betul lah saya duduk sebelah dia. Lalu waris dia mari tanya, tanah hak denung, tanah hak la ilaha illallah. Hak tak ada kena-mengena pun dengan dia. Tu halnya. Tengok. Maka kata Quran surah Fussilat, malaikat tu mari buat gapo sebenarnya? Malaikat tu mari nak cakap, alla takhafu wala tahzanu. Malaikat kata ke orang nak mati tu, jangan bimbang, jangan takut sekarang. Kita bila nak musafir tempat baru, kita ada kerunsingan. Betul tak? Begitulah mati lagi teruk. Kata Allah, jangan takut, jangan bimbang. Malaikat tu kira ayat. Habis tu, abshiru bil jannah. Bergembiralah kamu sepatutnya sekarang dengan syurga Allah. Jadi kata-kata ni palsu ke tak? Quran aja. Syarat nak mati molek, nak diterima oleh Allah, ialah hidup istiqamah dengan agama. Sampai Allah waktu ayat ni surah Fussilat. Allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan kepada kamu, yakni syurga. Ini janji Allah tahu, bukan manifesto. Kita kena faham molek. Sebab kadang-kadang kita dah terbiasa sangat, betul tak? Dengan janji ingat serupa. Dah. Dia tak sama. Percaya ke tak dengan ayat ni? Wajib percaya. Lagu mana nak percaya? Cuba tuan-tuan buka surah An-Nisa sekejap. Ayat 123 kata silap. Jumpa 122. Walladzina amanu wa 'amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha
تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Allah, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'a yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Tengok Allah sebut lagi tu. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Allah. Tengok, itu penting. Jangan mengharapkan sedekah orang. Jangan harap sedekah orang. Dulu orang tua-tua ni mungkin kenal Za'ba. Za'ba tokoh kan. Dia komen Syed Syekh Al-Hadi. Syed Syekh Al-Hadi ni penentang penjajah, mengkritik penjajah. Za'ba komen dia balik. Asyik duk komen penjajah, cuba komen perangai orang Melayu tu sendiri. Katanya Za'ba. Gapa dia? Za'ba kata orang Melayu ni ada perangai suka bergantung kat orang. Sebab tu akhir sekali dengan penjajah pun tak ada sensitif mana, betul kan? Za'ba komen kata siapa mati pun dia bergantung lagi dengan doa orang. Bukan hak Nabi ajar tu, hak sedekah Fatihah, boleh faham tak? Sedekah Yasin. Siapa Za'ba komen setara tu? Kenapa? Sikap orang Melayu tu suka gantung saja. Sebab tu orang politik dia bersiap untuk mengikat kebergantungan ni dengan janji-janji. Kan? Nah, itu keadaannya. Maka cuba tengok ayat ni. Allah ajar kita gapo dia. Sebab kadang-kadang memang kita sedih tengok keadaan tu. Betul tak? Kan? Kalau ada tahlil penuh orang yang tak biasa mari, berarti dia tu cukup pahala ke tak lagi sebenarnya? Tak banyak lah. Kita pun kenal, boleh faham. Iktikaf di restoran lebih lama pada surah. Contoh kan. Cuma tak baca dak iktikaf lah. Maksudnya duduk mana semangat duduk situ. Kan. Tuan kedai lipat meja lain pun awak tak erti. Kan? Dia tak erti. Tiba-tiba mari-mari raya kami nak sedekah hak malam ni. Nak sedekah. Pelik kan? Wakil rakyat bagi beras ke penduduk biasa, tapi penduduk miskin wi beras ke wakil rakyat tu ke pelik. Pelik tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu taala. Jadi tengok Allah kata walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat. Tali tak dengan ayat Fussilat tadi? Rabbunallah summa istaqamu. Ayat tu Allah gunakan istiqamah. Istiqamah dengan apa? Amalun soleh. Dengan amalan soleh. Sini Allah guna dengan jamak wa amilus solihat. Sebab apa? Syarak ni banyak benda. Semaya, puasa, zakat, haji. Boleh faham tak? Hubungan sesama orang, hubungan dengan alam, itu semua adalah suatu hukum yang ada dalam agama kita. Yang 5 tu kita belajar tu. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Dia rakyat hidup dia dengan buat amalan soleh. Bahkan kita jumpa dalam Quran tuan-tuan, dia tak sempat buat banyak pun amalan, saja dia sempat buat. Apa dia? Taubat. Ali sihir Fir'aun. Suratul Taha. Apa jadi? Allah menerima taubatnya dan memasukkan ke dalam syurga. Allah. Atau surah Yasin, nanti kita akan jumpa ayat tu.
Sahibul Yasin tu. Dia bukan orang alim. Dia bukan orang yang sebelum ni lurus hidup tak. Dia serupa orang lain. Dia beriman dengan sebab jumpa Nabi tu ya. Lalu terputus. Kemudian akhirnya Nabi tu kena tangkap. Dia pergi menolong. Ya, kita baca dah, betul kan? Kita baca dah. Dan dia dibunuh. Terburai perut dia. Apa kata Allah? Qila dukhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam syurga. Allah. Siapa dia Allah nak rayaknya? Kok orang ramah-ramah hok masa kafir tu. Kalulah mereka tahu. Kondisi dia sekarang diredai oleh Allah. Tapi sayang, tak boleh cakap orang mati kan? Maka Allah memuliakan umat Muhammad. Cerita tu Allah sendiri cerita kita hari ni. Kita baca malam Jumaat. Tapi hak mati, sudah mati dalam keadaan fasik. Kita pergi baca Yasin kan orang tu dah mati. Betul tak betul? Itu dah mati. Petang ni ada orang jumpa ni. Dia kata, Ustaz, ada sahabat kami sakit minggu lepas. Kami baca Yasin. Suruh dia sembuh. Mati. Siapa rakyat? Dia dah memang Nabi kata baca Yasin itu untuk orang nazak. Memudahkan keluarnya roh, kata Ibn Kathir. Jadi betul dah lah tu. Gelak dia. Gelak dia. Tu tu tengok Ibn Kathir kata apa. Antara fadilat surah Yasin. Memudahkan keluarnya roh. Orang tak baca Yasin barang-barang. Ketika nazak baru baca Yasin. Ni dia baca Yasin, lepas tu minta sembuh. Jadi kontra. Kontra, tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah. Jadi sejawat kita, dia gelak dia. Gelak. Mati tu takdir Tuhan. Boleh faham ya? Cuma nak rayak kadang-kadang kita buat tu, ikut je orang buat. Baca Yasin. Betul tak? Tapi tak tahu apa. Allah. Maka kata Allah, tengok ayat sini. Setelah itu, sanudkhiluhum. Kalau ada guru bahasa Arab sini, tuan-tuan pergi menadah dengan dia sekejap lepas pada ni mendetailkan peranan huruf sin di sini. Sebab tu ulama-ulama tafsir, ilmu yang wajib ada pada mereka ialah memahami bahasa Arab. Orang Arab tak kala Allah suruh ayat ni, sahabat Nabi dulu tu reflect. Sebab apa? Peranan huruf sin itu sangat besar. Sin itu memberi maksud nanti-nanti. Syurga ni bukan hari ni. Syurga ni akan datang. Sa memberi maksud akan datang. Tapi bila guna sa, akan datang yang pasti. Boleh faham ya? Maksudnya adalah pasti. Gapa dia yang pasti tu? Tengok ganti nama di situ nun. Kami. Allah sebut dia. Siapa punya syurga? Allah. Siapa mematikan kita? Allah. Siapa menghidupkan kita semula? Allah. Siapa menghisap kita? Allah. Siapa yang memasukkan ke dalam syurga? Allah. Siapa memiliki syurga? Allah. Maka Allah kata, kami akan memasukkan mereka ke dalam syurga. Jadi ayat ni keliru ke tak? Tuan rumah kata, mari saya buka pintu. Tuan rumah kata, mari jaga ada. Boleh faham tak? Jaga ada tu masalah lah. Sebab apa? Kena minta izin dengan tuan rumah dulu. Betul tak betul? Kalau jaga ada masa tu tak tidur, kan jadi susah tu. Tapi kalau tuan rumah kata, mari saya tunggu pintu. Lain ke tak? Lain. Sebab dia pemilik rumah, dah tak ada prosedur lain dah. Tapi kalau jaga, macam-macam lagi. Betul kan? Macam-macam lagi. Maka Allah kata, kami akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Wa'dallahi haqqa, janji Allah adalah benar. Allah sebut situ. Janji Allah adalah benar. Tadi surah Fussilat kata Allah, malaikat sebut kau orang mati ni, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu.
Siapa menjanjikan syurga? Allah. Allah sebut dalam ayat ni, wa'dallahi haqqa. Janji Allah adalah benar. Allah pun sambung lagi, wa man asdaqu minallahi qila. Allah tanya balik, kata-kata siapa lagi lebih betul daripada kata-kata Allah? Nak jawab. Sebab tu barangkali kita habis baca Quran, kita sebut apa? Sadaqallahu al-azim. Tapi follow tak? Tu masalah. Habis kuliah tiba-tiba umum, lepas salat isyak ada tahlil. Contoh saja. Contoh saja. Itu contoh saja tuan-tuan. Jangan kecil hati ya. Jangan pula kata berat kan. Nak buat tu buat dah, kata yakin gitu boleh tu tak, setulur rajak boleh faham. Sebab apa? Beramal soleh itu lebih aula. Kerana hak ni janji Allah. Hak doa tu harapan orang ramai saja. Betul tak betul? Lagu mana kalau doa tu Allah tak makbul? Kan jadi berat susah, betul tak? Kerana ada perbincangan lain lagi. Apa dia? Doa ditolak. Betul kan? Tapi hak ni ada benda lain lagi tak? Tak ada dah. Tak ada dah. Allah pun sambung sikit lagi. Laisa bi amaniyikum. Syurga ni bukan angan-angan kamu. Nak besar rumah angan-angan kita. Betul tak? Nak nikah lagi angan-angan kita. Dulu bini dia ada, nak nikah lagi angan-angan, tak boleh sebab mem lagi power. Ni mem mati dah sakit, tak nikah juga. Boleh faham? Tak nikah juga. Sebab apa? Angan-angan. Boleh jadi, boleh jadi tak jadi. Syurga ni hakikatnya tak ada siapa tahu sehingga Allah beritahu. Maka sebab tu Allah kata syurga bukan angan-angan kamu. Tak pernah ada dalam benak kepala kita pun. Baik kita tak tahu. Sehingga agama beritahu. Maka kata Allah, dia bukan angan-angan kamu. Begitu juga bukan angan-angan ahlul kitab, Nasrani, Yahudi, kan kecik benda sama. Man ya'mal su, siapa buat jahat, yujzabih, pasti akan dihukum, kata Allah Subhanahu wa taala. Hari tu tak ada penolong dah kepada dia. Sambung lagi ayat lepas tu, wa man ya'mal minas solihat. Tengok Allah ulang sekali lagi, nak royak betapa pastinya siapa buat amalan soleh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh ha? Wa man ya'mal minas solihat, maka siapa yang melakukan amalan-amalan soleh, wa huwa min zakarin, laki-lakikah dia, au unsa, atau perempuankah dia. Syarat dia satu je sini. Apa dia? Wa huwa mu'min, syarat dia beriman sungguh. Dia tak ada masalah dengan Tuhan. Dia mukmin. Allah sebut sini pula apa benda? Setelah itu faulaika, Allah pun buat announcement, mereka itulah. Faulaika, mereka itulah. Siapa dia? Hak tadi. Gapo dia boleh buat? Hak tadi Allah raya, Allah memasukkan. Sekarang Allah ubah. Yadkhulunal jannah, mereka akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya akhirat nanti tengok syurga boleh masuk. Bahagian Allah dah settle dah. Allah ayat tadi, kami akan memasukkan ke dalam syurga. Maka bila kita dibangkitkan nanti nampak syurga, boleh masuk tak? Boleh, kata Allah. Dia akan masuk syurga. Wala yuzlamuna naqira. Tengok makna dia. Dan tidak sedikit pun mereka itu dizalimi. Maknanya tak macam manifesto lah maksudnya. Boleh faham tak? Ingat turun harga minyak, tak turun juga. Siapa-siapa hari kejadian tak berlaku. Boleh faham? Maka tidak akan berlaku sampai di hari akhirat nanti, di mahsyar habis hisab semua. Mana syurga? Tak berlaku situasi itu. Boleh faham? Dia akan pasti memasuki syurga Allah. Kemudian kalau tuan-tuan baca lagi dalam surah yang sama, Allah sebut
Orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka itu ada 4. Pertama, nabiyyin. Nombor 2, siddiqin. Nombor 3, salihin, syuhada. Nombor 4, wassalihin. Dan orang-orang salih. Bererti kalau kita tengok Quran, hidup kita akan jadi mudah. Kemudian kita baca sokma ni, ambil orang baca sokma. Awal orang tahlil tu orang akan baca alif lam mim. Betul kan? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa dia tu? Allazina, hasta Allah sebut. Mereka itu ialah satu, yu'minu, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Lagi? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lagi? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada 5 dalam ayat ni. Siapa-siapa yang hidupnya dengan makna ayat kita baca tadi, dan ada pula hak ni, Allah umum lagi sekali, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang yang berada di atas petunjuk Allah. Ia tak sesat. Suka tak kita baca ayat ni? Sepatutnya, betul kan? Sebab itu announcement daripada Allah Ta'ala. Maka kalau sifat tu ada pada kita, alhamdulillah. Lagu mana kita baca ayat ni di rumah orang mati misal kata, kita kenal dia sayang kita, tak semaya. Kedekut. Orang kecek beragama panah fakmo telinga. Dahsyat ke tak? Dahsyat. Tapi semua kita akan kata apa dia? Dia telah kembali ke rahmatullah. Belum tentu lagi. Boleh faham ya? Bimbangnya balik kepada ghadabullah, marah Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Dan Allah tutup ayat tu, wa ulaika humul muflihun. Sepatutnya kalau kita baca ayat tu ketika kita buat tahlil kat orang mati, kita rasa apa? Allah beruntung aku belum mati lagi. Sebab apa? Boleh buat lagi untuk jadi orang yang berjaya. Hak mati tak boleh buat dah. Moga-moga hak semaya mayat itu Allah ampun dosa dia. Boleh faham? Tapi kita hak hidup ni boleh buat lagi, boleh bertaubat lagi. Betul tak? Boleh melakukan amalan soleh lagi. Tapi sayang, habis tahlil dah bagi gudagaran dah. Macam mana? Itu yang menimbulkan persoalan. Jadi tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah atas poin-poin tadi saya nak extend sekejap baki ayat-ayat surah Yasin. Sebaliknya nak bincang beberapa perkara secara maudu'i, topik ni, tematik lah orang kata lah ni, kan? Lagu mana nak meraih syurga berdasarkan petunjuk Quran dan hadis, bukan petua orang lama-lama. Faham? Nak meraih syurga. Mudah ke payah? Berat ke ringan? Lagu mana sebenarnya? Kan? Lagu mana nak boleh pahala tu? Dan bagaimana sifat dengan syurga tu kita? Kan? Sungguh ke? Lebih-lebih kurang ke? Semua ada di dalam Quran. Kita akan cuba tengok hal tu supaya mudah-mudahan kita dapat satu perasaan yang benar ketika kita beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ni kita beragama tapi kadang-kadang jadi was-was. Betul tak? Jadi was-was. Hadirin dikasihi Allah. Contoh, kan? Nabi kata, siapa jaga 12 rakaat selain daripada yang fardu tu lah, yakni rawatib. 4 sebelum Zuhur, 2 selepas Zuhur, lagi 2 selepas Maghrib, 2 selepas Isyak, dan 2 sebelum Subuh. 12 kan?
apa akan terjadi kepadanya nanti, bukan hari ni, nanti. Nah, ni cerita melabur lah ni, kan? Allah akan bina kepadanya sebuah rumah di dalam syurga. Allah akan bina sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Ini bukan selangaku, Jangan terfikir sebuah rumah selangaku, bukan. Rumah dalam syurga. Syurga tu tempat yang mulia dah. Allah buat khusus pula tempat tinggal untuk dia. Allah. Tengok Asiyah ketika dia dizalimi oleh Fir'aun. Apa dia minta kepada Allah? Sebuah rumah di dalam syurga. Orang yang faham tentang kemuliaan, dia minta gitu dengan Allah. Makbul doanya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam Quran, nanti sekejap lagi kita akan tengok contoh untuk malam ni. Boleh kita tutup. Buat amalan-amalan ni bukan setakat masuk syurga supaya tadi. Allah ayat pula bagi dia satu tempat tinggal di dalam syurga. Allah. Kediaman rasmi. Kalau sebut kediaman rasmi. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka Nabi kata, siapa jaga hak tu dia dapat. Bila tu habis semayang, isteri Nabi meriwayatkan kalau hak lepas semayang Nabi akan balik, lalu Nabi semayang di rumahnya. Faham ya? Tak buat benda lain dulu. Faham tak? Habis semayang isyak, Nabi masuk rumah, Nabi selesaikan 2 rakaat. Kita janganlah balik pula hari ni, sebab jauh rumah, takut dah nampak kedai. Boleh faham tak? Tubik niat nak balik dah, member pula hotel dulu. Saja. Kan? Saja. Tiba-tiba tuan-tuan diumumkan. Kan? InsyaAllah kita akan teruskan sebentar dengan majlis-majlis tertentu yang tidak ada suatu janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak bergerak orang. Contohnya tadilah contoh saja ni. Boleh faham ya? Tahlil. Seorang pun tak balik. Habis tahlil, balik. Tak semayang 2 rakaat. Betul tak? Tu bahaya tu. Mengapa dia tak buat hak Nabi janji ke dia? Faham tak maksud saya? Mengapa dia tak buat dulu hak Nabi janji ke dia? Kan Nabi ajar kita dalam urusan agama ni, pastikan kita dulu boleh. Sah depan ni Nabi suruh berebut ke tak? Berebut, jangan peduli kat orang. Ada ruang gi kecuali orang ada dah, jangan duk tolak-tolak orang. Itu Nabi tegur. Allah pun tegur dalam Quran. Kan kita kaum Melayu tu, betul tak? Kan? Sila. Sila. Cuk dah, cicuk ni zaman sejadah ada ni. Sebab 2 malam lepas semayang sebuah tempat. Depan ni ada kosong, tapi ada sejadah. Confused. Saya duduk situ, betul lah. Tapi dah ada sejadah. Macam mana? Rupanya ada orang cuk. Tua tak ada duduk belakang. Kan kita kan habis semayang, kita akan reverse. Betul tak? Untuk apa? Maya sunat. Nak rapat dinding tu maya sunat. Lepas tu tinggal sejadah dia. Sejadah. Tua tak ada, sejadah dia ada. Jadi musim-musim SOP ni tak baguslah kalau kita nak sujud atas sejadah orang, betul tak? Tujuan bawa sejadah untuk mengelak penularan wabak. Kalau sujud atas sejadah orang jadi tak kenalah SOP. Siapa duk musim-musim tiba-tiba tu ada kata sila. Tu ada kata sila. Rupanya jenis cuk. Tak aci gitu. Boleh faham? Cuk. Kena dahulukan. Peluang boleh semayang Jumaat. Boleh tak pengurusi kata kita gila-gila lah hak mana semayang dah minggu lepas, jangan marilah minggu ni. Boleh kita? Tak boleh. Jangan pandai-pandai pengurusi bagi pula. Boleh faham tak? Hak mari dah tu ikut orang lain pula. Tak. Orang yang sedar dia akan berusaha mendapatkannya. Boleh faham? Ni lah ke dia mari tu gak bubuh Facebook selalu, alhamdulillah akhirnya boleh juga, tapi tidur. Tidur. Saja, boleh faham? Saja. Boleh attendance je lah, betul tak? Itu masalah tuan-tuan. Saya nak rayaknya, mengapa dia tak selesai hak Allah janji ke dia tu?
Dia sibuk kat orang lain. Tak ada gitu. Betul tak betul? Tak ada. Dia ada bab kita kena sibuk kat orang lain. Macam ayah jaga anak perempuan. Boleh faham ya? Tu ya. Kena jaga. Ahli keluarga kita kena jaga. Tapi bukan dengan makna siapa kita tak cara diri kita. Ni tak banyak berlaku gitu. Betul? Kadang-kadang dia selainkan dengan suratul mulk. Kan trend saya ni, dia trending. Baca suratul mulk, dia tak semayang ba'diyah 2 rakaat. Sebab apa? Mengharapkan kubur terang setelah dia mati. Jadi alhamdulillah kubur ni semua terang, dah lapu. Kan? Masalahnya, dia klik tu memang bercahaya muka dia. Baca al-mulk. Sebab apa? Cuci rokok dulu boleh start muta. Dia klik tu bercahaya, Allah berkesan sungguh dia baca mulk. Boleh faham ya? Padahal hak Nabi rakyat tu baca al-mulk bukan lepas maya Isa ramai-ramai tu. Siapa baca pada waktu malam. Berarti mana? Kalau dia rasa nak masuk syurga, dia ambil satu part daripada malamnya untuk baca al-mulk. Ni kalau orang lain tak buat, tak buat. Betul tak betul? Tak aci gitu. Itulah yang dinamakan amalan sunat. Seorang yang reti dan tahu kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang buat hak mana dulu? Gapa dia lepas maya Isa ada 2 rakaat. Buat dulu hak tu. Betul kan? Tak buat. Tinggal. Padahal janjinya pasti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-mulk tu nak buat bila? Lepas tu boleh nak buat. Kalau nak baca, rumah kat apa boleh, sebelum tidur pun boleh, tak ada masalah, betul. Waktu membaca al-mulk itu tidak tertentu pada selepas sembahyang Isyak. Ke ada tertentu? Tak ada. Tapi sembahyang ba'diyah lepas Isyak tertentu dah. Tertentu. Walaupun ulama kata selagi ada waktu Isyak boleh, tetapi risaunya kebanyakan kita termasuk saya, dia tu baik gak. Rajin tengok orang ambil wuduk untuk mai sunat. Saja-saja. Tak ada dah dari rumah, betul tak? Sampai rumah tengok, alah nasi goreng ada lagi. Betul kan? Pakai dak dah lah. Kalau mari ya ambil wuduk, apa nak masuk masjid? Mayan tas saya tu masjid dulu, betul kan? Itu ya. Tapi kalau dah klik, pernah tak tengok orang lagu tu? Boleh jadi ada, tapi nadir kata orang Arab. Jarang-jarang. Maka kaedah dia kata nadir ni kalau Adam lah, supaya tak ada lah. Sebab tu orang kata tak ada. Boleh faham tak? Bukan kata tak ada langsung, ada. Sikit sangat. Sikit sangat. Hak banyaknya, supaya kita, saya semua ni, kalau dah tubik kat, pakai dak lah. Betul tak? Batal wuduk, nak maya Isa ambil. Lepas maya Isa, batal wuduk, nak ambil mula maya sunat. Berlaku tak? Hak tu pun jarang berlaku. Betul kan? Hak tu pun jarang berlaku, tuan-tuan. Hadirin. Kecuali bulan Ramadan. Sebab apa? Tarawih baru 2 rakaat. Nah, dia gitu pun 10 malam. Kalau lepas tu, pakai dak juga. Betul kan? Klik juga. Dah batal balik. Moral kat rumah. Dengan maaf. Begitu. Jadi malam ni, saya nak buat satu contoh saja dulu. Cuba belek surah Furqan sekejap. Dan kita tutup tuan-tuan. Dalam masa 5 minit mudah-mudahan. Tengok surah Furqan. Ni Allah ajar. Allah jamin siapa buat lagu tu dia dapat. Kan? Kita semua perlu tanya diri masing-masing. Kita usaha tak buat benda ni? Kan? Tengok surah Furqan selepas daripada sujud tu, sujud tilawah, tanda sujud tilawah tu. Wa ibadur rahman. Tengok. Surah ke berapa ya? Lupa. Surah ke berapa? Nombor surah. 25.
Dah jumpa dah. Tengok ayat ke-63. Wa ibadur rahman, tetap bilang ya. Saya sebut. Bila saya sebut wallazi bilang. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshun. Tengok tu bilang. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Berapa dah? إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. Dalam ayat ni dia ada waw, bilang juga tu. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Ada 3 dalam ayat ni. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Sambung lagi. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Ada 2 dalam ayat tu. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Habis. Ada berapa? Tak ada bila juga. Tak apa, balik bila rumah. Keterangan waktu tu akan datang. Cuma saya nak tunjuk cara Allah cakap dengan kita. Habis tadi Allah pun sebut ulaika, mereka itu, yakni yang telah buat amalan tadi. Boleh faham ya? Yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka itu akan diberi balasan pada hari akhirat nanti dengan sebuah tempat tinggal atau kediaman, kerana dia telah sabar semasa hidup di dunia. Nak buat hak tadi tu bukan senang tu. Boleh faham ya? Bukan senang. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama, dan dia akan menerima penghormatan pada hari itu dengan ucapan selamat daripada malaikat Allah. Kita sini jaga nak ucap ahlan betul tak? Selamat jaga, wisalah pun susah kita, betul kan? Hari tu kita melangkah je masuk syurga, malaikat akan ucap dengan kalimah ni. Allah. Tabiat dalam syurga, da'wahum fiha salam. Betul kan? Da'wahum fiha macam mana itu? Wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi ni salah satu contoh. Baik, saya nak tutup ni. Sehingga kemalan ni, pernah tak ketika kita baca Quran, kita perhati tu benda hak Allah sebut tu? Bank wak keluar satu iklan, kita asal nak pergi kad kita kena telan ya. Tengok ada iklan Aufa, contoh bank Islam.
Ramai orang boleh rumah, boleh kereta, dia tulis itu, betul tak? Anda bila lagi? Kan? Apa kita buat? Terus kita pergi kat kaunter tanya, apa syarat? Dia pun ayat syarat dia tak banyak. Cukup bubuh 100 sebulan ke, 10 riyal seminggu ke, 200 hari ke, untuk dapat cabutan itu. Boleh faham? Maka orang dengar cabutan apa dia? Banglo, BMW. Tapi tak main hak tu. Cabutannya 100,000, sejuta. Dia tulis pula hanya seorang mekanik telah mendapat 500,000. Wah, lagilah, betul tak? Mekanik je pun boleh 500,000. Menyebabkan kita pun berdisiplin. Pertama, buka akaun. Nombor 2, konsisten menabung dalam akaun Aufa. Betul tak? Sebab apa? Sebab telah diberitahu antara hasilnya bukan tabungan kita saja, cabutan itu memberi peluang kita memperolehi 1,000,000. Maka sekarang Allah sebut, gapo dia? Akan dapat sebuah tempat tinggal di dalam syurga. Gapo dia? Allah pun ayat pada awal tadi. Pertama, dia tak sombong jalan atas muka bumi ni. Orangnya baik. Agah tu tak ada. Agah faham agah kan? Sebab duduk Kelantan Terengganu, sombong lain, agah lain. Boleh faham. Bila kecek dengan orang jahil mari duduk kecek dengan dia, kerah keng ni, boleh faham? Apa dia buat? Qalu salama. Tak apalah. Boleh faham? Tak debat. Kita kadang-kadang orang mari argue sikit bab surah, betul tak? Mulalah tulis dalam geruk. Panas hati aku tadi. Betul kan? Ada sikap tu. Sedangkan Allah ayat dah. Standard orang jahil, qalu salama. Bila debat dengan dia, ayat gitu sudahlah. Boleh faham? Tak apalah. Dalam ayat lain Allah kata khudhil afwa, maaf tu lebih baik. Wa a'rid 'anil jahilin. Beredarlah daripada puak-puak jahil tu. Sakit hati duduk situ lama-lama. Boleh faham? Allah sendiri ajar. Mudah ke payah nak buat benda tu? Tak payah pun. Betul tak? Siapa reti ilmu wak bodoh dia selamat. Wak bodoh, wak kerapal, wak bodoh gitu. Betul kan? Rupanya kesan besar wak bodoh ni. Apa dia? Allah beri syurga. Tiba-tiba orang main ngajar. Buat ni 40,000 kali selama 40 hari. Berat tu, betul tak? Berat tu. Nabi kata ke dek? Quran kata ke? Dek. Semua dek. Habis siapa kata? Saya dapat ijazah daripada orang sekian. Mati. Siapa ijazah tu? Tu hak duduk situ tu. Kita pun kata, saya sekoriah dengan dia. Tapi tak nampak seorang. Pulak. Hak tu kawi ijazah, tak rajin mari surah. Tahu-tahu hari Jumaat, maya Mekah. Lagi power. Faham tak tuan-tuan? Saya duduk penjara dulu 4 tahun. Ada hak jenis pergi semaya Jumaat di Mekah. Memang Mekah. Banyaklah bagi ijazah kat orang. Boleh faham? Buat go tu, buat go ni. Cahaya pula tu. Cahaya. Tu hebat dia, tuan-tuan hadirin. Soalnya munduk sini pukul 1, Mekah pukul berapa? Ketika kita Jumaat sini pukul 1, Mekah berapa? Anda tu maya ke apa dia? Dia tak boleh fikir ke benda lagi tu. Percaya Tok Guru kami maya Mekah waktu Jumaat. Tak maya sini, bak khotik tak power. Soal dia pergi Mekah faham ke sudah kata gapo? Tak faham juga. Betul tak betul? Tu masalah besar. Jadi ini salah satu contoh kita jumpa dalam Quran. Maka oleh itu saya nak suggest dulu sebelum kita tengok yang lain nanti. Mulai hari ni bila kita baca Quran, jangan gaduh nak berhabis. Jangan gaduh berhabis. Ambil show Allah dalam surah Muzammil kita bincang belum ni. Allah kata apa? Faqra'u ma tayassara. Baca hak ringan-ringan tu. Untuk apa? Untuk perhati. Cek molek tengok lah, ada benda besar tu hari ayat sini. Boleh faham ya? Kita pernah buat dosa dulu, teruk dosa tu kita buat. Orang duk ayat dosa ni gini. Bila kita baca ayat tadi, ada 3 dosa besar tadi. Apa dia? Zina, bunuh orang, betul kan? Dan melakukan syirik. Lalu Allah kata, siapa buat dosa tu azab dia berganda kat akhirat tu. Berat kan bunyi? Tapi ayat selepas tu kata Allah apa dia? Illa man taba, kecuali orang yang
bertaubat. Berarti bertaubat menyelesaikan dosa kita hak lepas tu. Ni kadang-kadang serabut Quran dah. Kita tanya orang tu. Orang tu pun kata, oh, kalau dah zina, bahaya tu kena royak ke suami. Sebab anak hak lahir tu bukan keturunan dia. Royak agak. Kena cegah. Betul kan? Hati isu dia. Ada orang tanya saya. Ni betul. Dia dah berzina. Dia kata macam mana? Nak minta maaf ke dengan suami dia? Orang kata suruh minta maaf. Saya kata pergi nak boleh pakai kan? Boleh. Gilah, mana ada orang lelaki reda, betul tak? Walaupun benda tu dah lalu, nak boleh pakai pergi. Kan? Hak molek-molek Allah kata Allah beri taubat, boleh pakai saja. Nah, tengok Quran ajar kita. Solusi ada depan mata. Tapi kita tak peduli, betul tak? Kerana kita baca Quran lebih sebagai azimat untuk menyelamatkan, bukan petunjuk. Hak tu kita nak baiki. Jadi insya-Allah mungkin sesiri atau dua siri memadailah kot nak buat contoh. Kan? Bagaimana Quran mengajar kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak bergantung pada orang. Kan? Macam yang berlaku hari ni. Seolah-olahnya gitu, tak apalah, tak mai surah pun. 3 malam tahlil free. Kita rasa selamat gitu. Wal'iyadzubillah. Kan? Kalau perkara yang tidak ada janji daripada Allah dan Rasul. Sedangkan yang dijanjikan oleh Allah itu lebih baik lagi dari sudut amalannya dan kesudahan selepasnya. Cukup setakat ni dulu malam ni. Saya minta maaf banyak. Kalau ada yang terasa hati, mudahan itu positif. Kan? Kalau ada yang rasa tak puas hati, kita bincang molek-molek. Agama Allah adalah jelas dan terang. Petunjuk adalah nyata, dan Allah mudah-mudahan membuka hati kita semua, saya dan seluruh yang hadir, untuk terus istiqamah menjalani kehidupan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua orang buat silap, saya buat silap, kita semua buat silap. Nabi kata sebaik-baik orang yang buat dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuman mubaraka wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.